nikmat yang dikurniakan kepada Bani Israel itu banyak. Tapi kita perlu tahu juga bila kita membaca Al-Quran kepada Ahlul Kitab, jadi sebenarnya walaupun ayat tu tuju pada orang kafir, tapi secara tidak langsung tuju pada kita juga. Kerana Quran itu turunnya kepada orang Islam. Kita orang Yahudi, orang Kristian tak baca Quran, boleh jadi baca, boleh jadi tak baca. Tapi kita ni orang Islam kena baca belaka. Jadi bila satu ayat itu diturunkan kepada Ahlul Kitab begini, maka kita kena kait dengan diri kita juga. Kata Imam Musawi, berkait dengan diri kita juga secara tidak langsung. Jadi Tuhan kata, ingatlah nikmat-nikmat yang telah aku kurniakan kepada kamu. Jadi kita, Tuhan kurnia nikmat kepada kita, walaupun tidak sebesar nikmat yang Allah Ta'ala kurnia kepada Bani Israel, tapi nikmat yang Allah Ta'ala kurnia pada kita banyak juga. Jadi ingatlah di situ kata Al-Imam As-Suyuti, bisyukri alaiha bita'ati, dengan cara kamu mensyukuri nikmat yang telah dikurniakan kepada kamu itu dengan mentaati aku. Jadi kita ni, kata guru apa, kita ni kena sentiasa pegang bahawa kita ni orang yang Tuhan paling banyak beri nikmat pada kita, dan kita lah orang yang paling kurang menunaikan hak nikmat tu ke atas kita. Cara kita nak tawaduk dengan Tuhan, cara kita nak rasa kita rendah diri pada Tuhan, kita kena anggap kita lah yang paling banyak Tuhan beri nikmat pada kita, dan kita lah orang yang paling kurang bersyukur. Paling kurang bersyukur atas segala nikmat yang Tuhan berikan kepada kita. Jadi Tuhan kata, Allah SWT kata, ya Bani Israel, uzkuru ni'mati allati an'amtu alaikum, wahai Bani Israel. Dia juga orang yang mengikut cara Bani Israel, iaitu orang yang Tuhan beri nikmat pada dia banyak, tapi dia tidak guna nikmat Tuhan beri pada dia tu untuk dia bersyukur pada Allah, untuk dia gunakan untuk ketaatan, tapi dia guna untuk benda sia-sia, benda maksiat dan sebagainya, waliyadzubillah. Jadi Tuhan peringat tu kepada Bani Israel, dan juga orang yang terasa. Mana-mana orang yang terasa yang diberi nikmat yang banyak, kemudian dia tidak dia tidak menunaikan hak nikmat itu dengan sepatutnya, maka layaklah dia untuk terasa dengan ayat ni. Wa anni faddaltukum, kata Allah Subhanahu wa taala, dan sesungguhnya aku melebihkan kamu, ai abaakum, iaitu melebihkan nenek moyang kamu, keturunan kamu dulu, alal alamin, melebihi daripada alamin. Alamin ni kalau ikut dari sudut maksudnya, alam ini semua makhluk. Semua makhluk tu maksudnya alam. Alam tu kullu makhluqin siwallah. Makhluk selain pada Allah tu dinamakan sebagai alam. Tapi bila disebutkan alam di sini merujuk kepada Bani Israel, bermaksud Allah Subhanahu wa taala melebihkan Bani Israel daripada alam di kalangan manusia. Bermaksud Allah Subhanahu wa taala melebihkan Bani Israel daripada manusia-manusia, kabilah-kabilah, umat-umat yang lain. Tapi kecuali umat Nabi Muhammad SAW. Di sini alami zamanihim, alam pada zaman mereka. Jadi pada zaman mereka, zaman Nabi Musa alaihissalam, zaman Nabi Isa alaihissalam, zaman nabi-nabi Bani Israel ini, jadi umat yang paling afdal sekali, umat yang paling baik sekali ialah afdal, khairan afdal, sebaik-baik umat ukhrijat linnas, yang pernah dikeluarkan kepada umat manusia. Jadi setelah adanya umat Nabi Muhammad SAW, maka kita dimuliakan dengan Nabi kita. Bukan kerana kita mulia, Nabi kita mulia. Sebutkan beberapa sifat bagi khairu ummah. Jadi Bani Israel ni pada zaman dahulu ialah khairu ummah, sebaik-baik umat manusia Bani Israel. Jadi itu satu anugerah yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada Bani Israel. Wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebut pada ayat yang seterusnya untuk memberi pesanan, memberi teguran kepada Bani Israel. Wattaqu yawman la tajzi nafsun 'an nafsin syai'a. Wattaqu bermaksud dan takutlah, khafu, yauman hari, yauman tu jadi maf'ulun bih, kerana dia takut pada hari.
Harinya apa? La tajzi fihi nafsun an nafsin syai'a. Tidak dapat kalau terjemah sini tadi, tidak dapat membela. Yughni maksud tajzi bermaksud tidak dapat menolong atau tidak dapat membela. Jadi pada hari kiamat ni tidak ada orang yang dapat membela kita secara umum. Ni secara khusus, secara umum dulu, secara mutlak. Jadi secara umumnya pada hari kiamat tidak ada seorang pun yang dapat membela kita, yang dapat menolong kita, memberi bantuan kepada kita. Baik mak kita, baik ayah kita, baik adik-beradik kita, isteri anak kita, tidak boleh memberi bantuan kepada kita. Bahkan Allah Ta'ala sebut dalam surah Abasa, aku tak silap, yauma yafirrul mar'u min akhi, hari yang mana seorang manusia itu lari daripada yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani, hari yang mana seorang itu lari daripada adik-beradik dia, daripada mak ayah dia, daripada isteri anak dia. Kenapa lagi? Kerana orang yang banyak orang yang dekat dengan kita, maka kita banyak bertanggungjawab terhadap mereka. Orang yang dekat dengan kita banyak hak yang mereka akan tuntut kita nanti di akhirat. Anak kita banyak hak seorang anak terhadap ayah, hak ayah terhadap anak. Jadi kita anak kita berhak kepada kita untuk kita memberi tarbiyah kepada mereka. Isteri kita berhak ke atas kita untuk kita memberi nafkah, untuk kita memberi tarbiyah. Ibu dan ayah ada hak untuk kita hormat, untuk kita taat, untuk kita bir al-walidain. Adik-beradik kita ada hak untuk kita berlaku baik, untuk kita tidak sombong. Jadi semua orang yang dekat dengan kita ni orang yang kita paling banyak dosa, paling mudah untuk kita melakukan dosa. Maka pada hari kiamat Tuhan sebut yauma yafiru, pada hari kiamat kita akan lari. Kenapa kata para ulama? Kerana demoni ni akan meminta kepada kita, dia akan mengukit pada kita. Contoh kita berjumpa dengan ayah kita, ayah kita kata, hei anak, mu dulu aku besar kamu, mu dulu aku makan minum, jadi dengan jasa aku besar makan minummu tu, aku nak sah pahala. Mari pula anak, hei ayah, dulu aku hormat padamu, dulu aku taat kepadamu, dulu aku makan minum padamu ketika kamu besar, dulu aku jagamu ketika kamu tua. Maka dengan jasa aku nak sah amal pahala. Jadi orang yang terdekat dengan kita ni, ya kita berlaku zalim pada dia pun dia minta amalan, ya dia buat baik pada kita pun minta amalan juga. Jadi hari kiamat nanti tak ada orang yang boleh menyelamatkan kita, melainkan orang-orang yang kita akan sebut nanti, yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberi pertolongan. Yauma la tajzi fihi nafsun an nafsin syai'a wa huwa yaumul qiyamah, iaitu pada hari kiamat. Hari kiamat yang berlakunya dibangkitkan manusia daripada kubur, berada di padang mahsyar, kemudian berlaku episod-episod seterusnya di hari kiamat. Wala yuqbalu bitta wal ya, ada dua qiraat, ada qiraat yuqbalu, ada qiraat tuqbalu. Minha syafa'atun, tidak diterima daripada seseorang itu syafaat. Syafaat asal maksudnya bantuan, pertolongan. Ay laysa laha syafa'atun fatuqbal. Jadi kata al-Imam Ibn Ashur dalam tafsirnya, ayat ini mengkhususkan lagi yang sebelum. Yang sebelum dia kata tidak ada seorang yang dapat memberi bantuan kepada orang yang lain, sama ada bantuan itu dalam bentuk syafaat. Bantuan juga syafaat. Syafaat membantu dalam apa-apa urusan. Kita sebut dalam kursi, man dzal ladzi yashfa'u indahu illa biizni. Yang dzal ladzi, orang yang yashfa'u indahu, orang itu Allah. Allah yang memberi syafaat di sisinya, tidak akan memberi syafaat di sisinya melainkan dengan izinnya. Illa lima, dalam ayat lain, illa liman irtada mir rasulin, kecuali orang yang Allah SWT redha di kalangan para rasul. Jadi ada di kalangan manusia yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada mereka syafaat, antaranya para nabi, para rasul, antaranya para ulama, antaranya hufazul Quran,
dan lain-lain yang Allah Ta'ala kurniakan kepada mereka, syafaat untuk membantu orang lain di hari kiamat nanti. Ada orang boleh tolong, boleh beri pahala, ada orang boleh tolong tarik kita ke tempat yang baik di hari kiamat nanti. Sebab itu yang paling besar sekali diberi syafaat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari kiamat nanti ialah baginda Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak dipertikai oleh mana-mana kumpulan dalam Islam. Mu'tazilah pun tidak pertikai syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mu'tazilah dia pertikai syafaat orang lain, tapi dia tak pertikai syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana itu Allah SWT sebut dalam Quran, inna a'tainakal kautsar. Dan Allah SWT sebut, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Kata Allah, wala sawfa yu'tika, dan Allah akan memberi kepada kamu wahai Muhammad, rabbuka, Tuhan kamu, fatarda, maka kamu akan redha, maka kamu akan puas hati dengan pemberian Allah. Maka kata para ulama, apa dia pemberian Allah pada Nabi Muhammad? Yang pemberian itu akan menyebabkan akhir sekali Nabi SAW redha. Nabi puas hati dah, dia di mana puas hati. Maka kata para ulama, antaranya Al-Imam Al-Qurtubi, dia kata pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad yang paling besar ialah syafaat. Kerana Nabi SAW dalam pemikiran Nabi Muhammad SAW bukan syurga, bukan bidadari, bukan apa kebun-kebun dalam syurga, bukan makanan dalam syurga, tapi apa yang ada pada Nabi Muhammad SAW adalah ummati, umatku. Jadi Nabi SAW sentiasa memikirkan umat dia. Kalau boleh, dan lepas turun ayat tu Nabi SAW kata, izan la arda wa wahidun min ummati finnar. Nabi kata, oleh kerana Tuhan nak beri pada aku pemberian syafaat ini, maka aku tidak reda seorang pun di kalangan umatku berada dalam neraka. Maka yang berada dalam neraka tu, aku akan beri syafaat kepada mereka untuk keluar daripada neraka, keluar masuk dalam syurga Allah. Itu semua dengan rahmat Allah, kasih sayang Allah yang memberi syafaat kepada Nabi Muhammad SAW. Sebab tu kita kena sentiasa berselawat kepada Nabi Muhammad SAW. Kerana untuk kita mengharapkan amal ibadah kita nak mengharapkan sedekah kita, boleh jadi tak cukup. Kita nak masuk syurga Allah. Jadi ada satu, dia kata bonus, kita kata tali hayat kita nak masuk syurga ni ialah dengan cara kita mendapat syafaat daripada Nabi Muhammad SAW. Sebab tu ayat tadi, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda, kata Sayyidina Ali bin Abi Talib karramallahu wajhah, ayat ni ayat yang paling kami harapkan, ayat yang paling kami berharap benar di hari kiamat nanti kami masuk syurga, ialah ayat ni, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda, ayat surah Wad-Duha. Kenapa? Kerana ayat ni lah yang kami harapkan melalui Rasulullah itu untuk kami masuk dalam syurga Allah. Jadi Sayyidina Ali bin Abi Talib pun, dia dengan jihad dia, dengan amalan puasa dia, dengan qiyamul lail dia pun tak yakin dia boleh masuk syurga. Dia sendiri berharap pada syafaat Nabi Muhammad SAW. Kita ni kadang-kadang kita tak percaya dah syafaat Nabi tu. Kita mari masjid banyak dah, kita mari dengar kuliah di banyak dah, cukup dah tu nak masuk syurga berkali. Kadang-kadang kita rasa cukup. Tapi Nabi Muhammad, tapi Sayyidina Ali, dia kata aku berharap supaya Nabi SAW selamatkan aku di akhirat nanti. Tak pada dengan amalan dia. Baik, jadi Allah Ta'ala sebut wala yuqbalu bitta' wal ya' minha syafa'atun ay laysa laha syafa'atun fatuqbal. Tidak ada di sisi seorang manusia itu syafaat yang akan diterima, melainkan orang yang diberi keizinan oleh Allah. Wala yu'khadhu minha adlun, dan tidak diambil daripada seorang manusia itu adlun, bermaksud fida'un, iaitu tebusan. Tak ada orang yang boleh menebus kita. Dan tak ada orang yang teringin nak tebus kita. Contoh kita ada anak bini kita nak tebus. Tak apalah, ayah masuk syurga, kami semua nak tebus. Kami ni ahli syurga, nak tebus kami ni masuk neraka, ayah masuk syurga. Tak ada orang nak tebus kita. Di dunia ni boleh jadi ada kita masuk, seorang itu masuk penjara, kemudian ada orang tebus, ikat jamin. Tapi di akhirat nanti tak ada orang nak tebus kita. Masuk neraka lah. Tak ada orang nak tebus kita, bayar duit ke nak tebus dia ganti kita masuk neraka ke, tak ada orang nak
ganti kita. Jadi dia ahli neraka. Tuhan kata wala yuqbalu minha syafa'atun wala yu'khadhu minha 'adlun, tidak diterima mana-mana tebusan untuk menggantikan seorang itu di hari kiamat. Ai yamna'una min 'adzabillah wala hum yunsarun, dan tidak mereka itu akan ditolong. Yamna'una min 'adzabillah, yang boleh menghalang mereka daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat ini untuk memperingatkan kepada Bani Israel bahawa hari kiamat ni ialah hari yang sangat menakutkan, hari yang kita perlu berjaga-jaga, hari yang kita perlu untuk sentiasa berfikir, hari yang kita sentiasa letakkan dalam akidah iman kita bahawasanya kita beriman kepada hari kiamat. Itulah orang Islam. Orang yang tidak Islam tak percaya ke hari kiamat, buat maksiat banyak mana pun tak percaya, kerana dia tak ada dosa pahala hari kiamat. Dia tak percaya ke neraka, tak percaya ke azab seksa dalam kubur, tak percaya. Tapi kita orang beriman, maka kita tahu apa sahaja yang kita buat silap, kita kena istighfar. Kita buat salah, kita kena bertaubat. Kenapa? Kerana takut tu hari kiamat nanti kita akan dihisap segala dosa kita tu. Jatuh satu maksiat, istighfar. Jatuh buat satu maksiat, bertaubat pada Allah. Kenapa? Kerana kita takut hari yang akan dihisap segala amalan kita nanti. Wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin syai'a wa la yuqbalu minha syafa'atun wala yu'khadhu minha 'adlun wala hum yunsarun. Baik, kemudian ayat seterusnya wadhkuru. Wadhkuru bermaksud dan ingatlah hai kamu semua, merujuk pada Bani Israel. Jadi Tuhan kata pada Bani Israel, bermula pada ayat ni Allah Subhanahu wa taala memperingatkan terhadap nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala pernah kurniakan kepada Bani Israel. Ayat tu wa idh najainakum. Bila idh ni maksudnya apabila atau ketika. Kata apa ni Asy-Syaikh Asy-Sya'rawi, Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi rahimahullah, dia kata setiap kali kita berjumpa wa idh dalam Al-Quran, idh ni zaraf zaman. Idh ni maksudnya apabila atau ketika. Zaraf ni mesti ada fa'il, mesti ada perbuatan. Dia ada zaraf zaman, zaraf makan. Perbuatan tu berlaku di tempat dan di masa sikit-sikit. Jadi kalau ayat tu bermula dan ketika, apa dia ketika? Jadi ada perbuatan sebelum tu, wadhkuru, maka perbuatan yang tidak ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala ditafsirkan oleh para ulama, wadhkuru, dan ingatlah wahai Bani Israel. Idh bermaksud waktu ketika mana? Jadi Allah Subhanahu wa taala nak peringat kepada Bani Israel sejarah. Sejarah kaum dia, sejarah Yahudi. Idh najainakum. Najaina daripada perkataan najah, maksudnya kami menyelamatkan kamu. Bermaksud ai abaakum, kami menyelamatkan ibu bapa kamu, nenek moyang kamu. Wal khitab bihi wa bima ba'dahu lil mawjudin fi zamani nabiyyina bima an'ama ala abaihim tadhkiran lahum bi ni'minu. Jadi walaupun khitab itu kepada mereka, tetapi sebenarnya untuk nenek moyang mereka yang pernah diselamatkan dahulu. Tapi oleh kerana nenek moyang mereka selamatlah, mereka ada ketika ni. Kalau nenek moyang mereka semua jadi dia sejarahnya asalnya Bani Israel ni, Bani Israel maksudnya anak kepada Israel. Israel tu gelaran bagi Nabi Yaqub. Israel tu maksudnya Abdullah, hamba Allah. Lawi, tidak Patam Lawi, kita tahu Patam Lawi ya, Lawi bin Yaqub. Lawi bin Yaqub ni anak beranak Nabi Yusuf. Cuma Nabi Yusuf tu mak lain. 10 orang ni mak lain, sebab tu dia buat jahat pada Nabi Yusuf. Baik, jadi asalnya dia Muni ni asalnya duduk di Palestin. Sebab tu yang mula-mula pergi ke Mesir Nabi Yusuf lah. Nabi Yusuf yang mula-mula dilepar pergi, kemudian Nabi Yusuf diambil oleh kafilah, kemudian pergi ke Mesir. Nabi Yusuf dah anak pertama di kalangan anak Nabi Yaqub ni pergi ke Mesir. Kemudian akhir sekali pendek ceritanya di penghujung surah Yusuf tu, Nabi Yusuf panggil belaka. Buat mari belaka mak, ayah, adik-beradik buat mari belaka ke Mesir. Jadi marilah daripada Mesir tu segerombolan Bani Israel, Bani Israel anak beranak Nabi Yaqub.
anak dia, cucu dia, yang mana pada peringkat permulaan dibawa keluarga Nabi Yaqub tu 70 orang. Asalnya 70 orang, anak beranak cucu apa semualah, anak bini dia 70 orang daripada Baitul Maqdis, Palestin, berhijrah ke Mesir. Maka menetaplah Yaqub tu, menetaplah di Mesir. Tapi mati nanti dia bawa juga ke Palestin. Cumanya anak beranak dia hidup situ. Dan masa tu pemerintahan tidak Firaun. Pemerintahan raja masa tu namanya Huksus. Huksus ni seorang raja yang baik dengan Bani Israel. Dia baik dengan Nabi Yusuf, maka dia baik dengan Bani Israel. Dan benda ni berlaku pada tahun, kata para ulama, 1800 sebelum Masihi. 1800 sebelum Masihi. Kemudian beranak pinaklah Nabi Yusuf jadi raja, kemudian anak beranak dia jadi orang besar dalam istana, dalam kerajaan. Maka selepas beberapa tahun, kata silap lepas 100 tahun, Firaun pula ambil alih kepimpinan Mesir. Firaun ni balas dengan Usuh ni. Kemudian Firaun pun mengalahkan tentera Huksus sehingga Firaun memerintah Mesir. Jadi bila Firaun memerintah Mesir, Huksus tu musuh dia. Dia orang yang baik dengan Usuh ni Bani Israel lah. Bani Israel dulu dalam kerajaan tu sama dengan Usuh ni ialah musuh kepada Firaun. Jadi oleh sebab itu, oleh kerana Huksus telah diusir daripada Mesir, Bani Israel masih duduk lagi di Mesir. Dia ada utara Mesir, selatan Mesir. Bani Israel banyak duduk selatan. Jadi maka Bani Israel, oleh kerana mereka ini satu ancaman kepada kerajaan Mesir, maka Firaun pun memutuskan untuk membunuh Bani Israel. Dia cara membunuhnya, maka dia bunuh anak lelaki. Dia bunuh anak lelaki yang baru lahir, dibunuh. Tapi kena ada juga orang lelaki. Kenapa? Kerana orang lelaki ni penting untuk dia jadikan sebagai hamba, untuk buat piramid, untuk dia gala, nanai apa semua tu. Dia suruh Bani Israel untuk menjadi hamba untuk ekonomi Mesir. Kita ni ambil orang luar, buruh kita ni ambil orang Nepal, orang Bangladesh. Kita tak siap kerja, lebih kurang lah. Tapi tidaklah kita ni sepa dulu Firaun. Firaun ni dia seksa betul, dia jadi hamba abdi betul, tidak beri upah, mati-mati, hidup-hidup, sakit-sakit ikut dia. Yang penting Bani Israel jadi hamba kepada kerajaan Mesir. Yudhabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum, nanti disebut. Dan disebutkan satu hari dia bunuh, satu hari dia tak bunuh. Jadi satu hari tu dia bunuh mana-mana ibu yang melahirkan anak pada hari itu, dibunuh semua anak-anak lelaki dia. Dan hari yang berikutnya tidak dibunuh anak lelaki. Jadi betulnya Nabi Harun alaihissalam, abang kepada Nabi Musa alaihissalam, dilahirkan pada hari, silap pada tahun yang mana tidak dibunuh anak lelaki. Dan Nabi Musa pula lahir pada tahun yang dibunuh anak lelaki. Itu nanti kita cerita kisah Nabi Musa dalam surah Al-Qasas. Surah ni tak masuk, cuma baru saja cerita. Baik, jadi wa idna jainakum min ali fir'aun, daripada keluarga Firaun. Diselamatkan Bani Israel daripada dikejar oleh keluarga Firaun. Yasumunakum ay yudhiqunakum, yang memberi penderitaan kepada kamu dengan su'al azab, dengan seburuk-buruk, sekeras-keras azab. Kita sebut tadi azab yang diberikan oleh Firaun kepada Bani Israel dengan menjadikan mereka sebagai hamba abdi, dengan membunuh anak-anak lelaki, bayi-bayi lelaki dan sebagainya. Wal jumlatu halun min dhamir najjaynakum. Yudhabbihuna bayanun lima qablahu. Jadi caranya yudhabbihun, mereka menyembelih abna'akum, anak-anak lelaki kamu, ay al-mauludin, anak-anak lelaki. Wa yastahyuna, dan mereka yastahyun bermaksud mereka menghidupkan atau mereka membiarkan hidup. Yastabqun, mereka membiarkan hidup. Nisa'akum, perempuan-perempuan di kalangan kamu. Liqauli ba'dil kahanah, kerana ada di kalangan tukar-tukar sihir atau tukar-tukar telik Firaun ni kata, inna mauludan yuladu fi bani Israel yakunu sababan li dhahabi mulkika. Jadi ada di kalangan tukar-tukar telik
Fir'aun ni kata ada seorang bayi lelaki yang akan lahir, dan bayi inilah menjadi sebab kepada hilangnya kerajaan kamu atau runtuhnya kerajaan kamu, sebabkan ada seorang bayi lelaki yang akan lahir. Itulah yang disebutkan oleh Imam As-Sawi membawa satu riwayat di sini. Dia kata Fir'aun sendiri mimpi. Fir'aun asalnya mimpi, dia bermimpi ada satu api yang datang daripada Baitul Maqdis. Api itu datang ke negara Mesir, maka mengusir semua Fir'aun dan keluarga-keluarganya daripada istana. Maka diceritakan mimpi itu pada tukang sihir dia, tukang tilik dia. Maka tukang tilik dia kata ada seorang lelaki, anak bayi lelaki yang akan lahir, yang menjadi sebab kepada runtuhnya kerajaan Fir'aun. Sebab itulah diputuskan satu hukuman supaya dibunuh semua anak lelaki. Tapi ada seorang ulama namanya Al-Imam Muhammad At-Tahir Ibn Ashur, dia kata riwayat ni tak sahih. Yang sahihnya adalah Fir'aun tu sendiri dia merasa terancam. Kenapa? Kerana Bani Israel ni orang bijak. Bijak dalam ekonomi, mengurus negara. Jadi kalau dia biarkan kumpulan ni dalam negara dia, samalah dia membiarkan adanya satu kumpulan yang akan membuat satu kita kata penggulingan kuasa. Jadi sebab itu kaum ini perlu dibunuh. Jadi ada setengah ulama berpendapat gitu. Baik. Wa fi dzalikum, dan pada perkara itu pada azab al-azab atau al-inja, balaun, satu ibtila atau in'am, satu bala daripada Allah atau satu nikmat daripada Allah, mir rabbikum azim, daripada Tuhan kamu yang besar. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kamu daripada Fir'aun itu ialah satu bala, satu ujian bagi kamu. Jadi kalau kita kata sebenarnya Allah Taala menyelamatkan kamu daripada Fir'aun tu bukan satu ujian, bukan satu benda musibah, tapi itu sebenarnya satu nikmat. Sebab itu para ulama kata dalam satu nikmat itu sebenarnya adalah ujian. Nikmat tu bukan sahaja satu nikmat yang perlu kita syukuri. Kadang-kadang nikmat tu sendiri adalah ujian daripada Allah. Balaun mir rabbikum azim, satu ujian daripada Allah yang sangat besar. Jadi kita Allah Ta'ala kurniakan kekayaan, maka itu satu ujian bagi kita. Kita Allah SWT kurniakan sihat tubuh badan, maka itu ujian bagi kita. Allah Ta'ala kurniakan kita kesihatan, itu ujian bagi kita. Allah SWT kurniakan kita kepintaran akal, itu satu ujian bagi kita. Jadi ujian berlaku. Benda baik tu kadang-kadang ujian juga. Baik. Wa idh faraqna bikumul bahra. Biar lagi. Kebeda. Isa dah. Ya nah? Bawa masuk. Kita pada ini masuk ayat baru. Padahal insya-Allah kita sambung minggu depan. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa alam, ayat ke-50 insya-Allah kita sambung minggu depan. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin.